Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar. So, pada hari ini kita akan masuk ke topik 1.1.2 penggunaan teknik leraian dan menentukan langkah secara tertib. Okey, pada minggu lepas kita telah pun mempelajari secara lebih mendalam berkaitan dengan teknik pemikiran komputasional yang terdapat 4 teknik. So, hari ini kita akan gunakan teknik leraian dan bagaimanakah cara menentukan langkah secara tertib. Okey, sebelum itu, mari kita imbas kembali apakah itu teknik leraian. Okey, apakah itu teknik leraian? Okey, teknik leraian ialah kita meleraikan masalah yang besar kepada kecil dan kemudian masalah yang kecil tadi itu kita akan fokus dan selesaikan satu persatu. Okey, contoh puzzle ini umpama satu masalah kita, okey, masalah dan kita akan leraikan satu persatu, okey, dan kita akan selesaikan satu persatu. Satu sehinggalah semua masalah tersebut selesai. Okey, teknik leraian akan membantu kita untuk memahami proses kerja yang lebih mudah. Okey, contoh bila kita ada masalah, kita akan wujud persoalan di mana, siapa, apakah, bagaimana, bilakah, kan? Bila kita menyelesaikan masalah, kita akan guna 5W1H. Okey? Dengan menggunakan teknik tersebut akan membantu pelajar untuk memahami masalah yang rumit, dan bila kita faham apakah masalah kita yang sebenar, okey, kita akan mudah untuk menyelesaikan masalah. Contoh paling mudah, biasanya kalau pelajar dapat soalan berbentuk matematik dalam bentuk ayat. Ayat dia panjang, berjela-jela, tapi kehendak soalan cuma satu sahaja. Okey, kalau kita faham apa kehendak soalan, maka mudahlah kita untuk menyelesaikan masalah. Okey, berikut ialah satu contoh situasi masalah. Okey, anda seorang juru landscape. Okey, juru landscape ini adalah orang yang bertanggungjawab untuk mereka bentuk keadaan di luar kawasan rumah. Okey, landscape ni bahagian luar rumah. Okey, kalau bukan luar rumah pun dia padang ke, okey, yang melibatkan outdoor. Okey, syarikat anda ditugaskan untuk menyiapkan sebuah taman permainan di sebuah kawasan luar bandar, dan anda telah dipilih untuk mengkaji dan menganggarkan kos yang diperlukan bagi menyiapkan taman permainan seperti dalam raja sebelah. Ni ya, raja ini. Okey, luas binaan telah diberitahu. Luas binaan ialah 800 meter persegi dan anggaran kos pembinaan setiap kemudahan seperti di dalam jadual sebelah. Okey, selepas ni cikgu tunjukkan. So, ini ialah tugasan yang perlu anda buat sebagai seorang juru landscape, di mana terdapat gelanggang tenis, gelanggang bola keranjang, gelanggang badminton, ada 2, okey, dan pejalan kaki, laluan pejalan kaki. Keluasan telah pun diberikan. Okey. Okey, ini ialah kos. Okey, kos untuk kemudahan yang telah ditetapkan. Okey, untuk gelanggang tenis, dia punya kos RM120 1 meter persegi. Jadi berapa keluasan gelanggang tenis? Nanti kita tengok. Ini dia punya kos untuk persegi saja, 1 meter persegi.
Okey, gelanggang bola keranjang 100 meter persegi. Gelanggang badminton RM80 meter persegi. Laluan pejalan kaki RM75 persegi dan tanaman rumput RM140 meter persegi. Okey. Okey, kita akan kaji masalah dengan lebih mendalam dengan menggunakan teknik leraian. Okey, daripada ayat yang panjang tadi itu, okey, kita leraikan dulu kepada masalah yang kecil. Okey, masalah yang kecil satu ialah berapakah kos gelanggang tenis? Okey, gelanggang tenis. Berapakah kos gelanggang bola keranjang? Berapakah kos gelanggang badminton? Dan berapakah kos untuk pejalan kaki? Okey, bolehlah pelajar andaikan ini ialah yang perlu pelajar selesaikan masalah lah. Okey, gelanggang bola keranjang, badminton, tenis. Okey. Okey, dan persoalan yang kedua yang paling penting, okey, kehendak soalan yang utama, kos, berapa kos? Okey, bagaimana kita mau mengira kos? Jadi kita perlu menentukan apakah kaedah untuk mengira kos? Okey, kos pembinaan, bilangan binaan darab dengan luas pembinaan dan darab dengan kos 1 meter persegi. Okey. Jadi kita kena cari maksudnya berapakah bilangan binaan untuk gelanggang badminton. Okey, contoh gelanggang badminton ada 2. Okey, luas pembinaan untuk gelanggang badminton dan dia punya kos. Okey, kita akan tengok satu persatu. Okey. Okey, setelah kita mengetahui bagaimanakah cara untuk mengira kos, so apa yang kita perlukan di sini ialah kita akan kira satu persatu. Okey. Okey, macam mana mau kira keluasan? Dia punya formula macam biasa, panjang darab lebar. Okey. Untuk gelanggang tenis, panjang dia ialah 18 meter darab dengan 36 meter. Hasilnya ialah 648 meter persegi. Okey, untuk gelanggang bola keranjang 16 meter darab 32 meter bersamaan dengan 512 meter persegi. Gelanggang badminton 20 meter darab 20 meter dapat 400 meter persegi. Dan rumput 120 meter darab dengan 60 meter dapatlah 7,200 meter persegi. Okey, setelah kita mengetahui keluasan untuk gelanggang, pejalan kaki dan kawasan rumput, kita akan mengira kos mengikut formula yang telah diberikan tadi ya, iaitu bilangan, berapa banyak bilangan gelanggang, contoh untuk tenis berapa banyak bilangan gelanggang tenis yang diperlukan, kita akan darab dengan keluasan dan darab dengan kos meter persegi. Kos ini telah diberikan pada awal slide tadi, sudah diterangkan berapa kos untuk setiap gelanggang. Okey, keluasan baru saja kita kira tadi, panjang darab lebar, dan hasil pengiraan tadi kita tinggal kasih masuk. Okey, kasih masuk. Okey, dan kita akan kira satu persatu. Ini maksudnya kita selesaikan masalah dalam konsep yang lebih kecil. Kalau kamu memikirkan keadaan yang sangat besar, dia jadi rumit. Tapi bila kita pecahkan satu-satu, berapakah jumlah gelanggang tenis, gelanggang bola keranjang, badminton, pejalan kaki. Okey, ini semua teknik dia yang sama. Okey, kos penanaman rumput. Okey, maksudnya selain daripada macam mana kita mau dapatkan kawasan yang berumput, kita akan tolak kawasan yang mempunyai pembinaan seperti gelanggang tenis dan pejalan kaki. Okey, sebab tu di sini dia ada tolak 2360. 2360 ini datang dia ni 2360, dia punya hasil datang daripada kita tambahkan
kesemua ni. Kita tambah gelanggang tenis, keluasan bola keranjang, badminton kali 2, maksudnya ada 400 dan pejalan kaki 800, kita dapatlah 2360. Okey, 7200 ni ialah kawasan yang berumput. Okey. Itu yang kita dapat 4840. Okey. Darab dengan kos dia 140 meter persegi, cuma ada satu saja dan kita dapatlah dia RM677,600. Dan kita berbalik kepada soalan, kehendak soalan yang besar tadi, berapakah jumlah kos yang kita perlukan? Kita tambahlah semua ini. Setelah kita tambah ke semua kos yang ada, jadi persoalan tadi telah dapat dijawab. Kos yang diperlukan ialah RM898,560. Okey. Okey, so ini ialah tugasan untuk pelajar melakukan teknik leraian secara tertib. Okey, ini ialah kehendak soalan. Encik Ahmad telah membuat pelaburan saham dalam tabung amanah saham Malaysia sebanyak RM50,000. Pihak tabung amanah saham Malaysia telah membayar dividen keuntungan sebanyak 8% ke atas simpanan RM10,000 yang pertama dan bonus sebanyak 5% ke atas baki pelaburan. Bantu Encik Ahmad mengira dividen dan bonus yang diperolehi dengan meleraikan pengiraan kepada bahagian yang lebih kecil dan tertib. Okey, pelajar cuba selesaikan masalah. Masalah yang besar ni kasih pecah leraikan dia kepada yang kecil, selesaikan satu persatu. Kemudian nanti kita akan bincang bersama. Okey, pelajar hantar saja tugasan, nanti kita akan macam biasa sebelum memulakan topik yang baru kita akan bincang kita punya latihan. Okey, jangan lupa selesaikan tugasan yang diberikan. Sekiranya terdapat apa-apa persoalan, bolehlah PM Cikgu. Okey, terima kasih kerana menonton.